And then ada lagi satu kat sini yang very famous, yang I pun selalu nak adapt is one pot meal. Okay, one pot meal ni macam chicken, apa, ingredients semua sekali masuk, masak, tutup, masak. Okay, fine. You are listening to Ambil bau saja. Lazat. Tapi benda ni, meal prep ni dia boleh save ni tak? Cost, save money tak? Save cost. Kita tak sebut pasal cost kan? Kan? I just realise. I think in general, kalau kita plan, anything that we plan, definitely kita boleh save cost. Maksudnya kita tahu budget kita berapa. Betul. Berapa kita nak belanja bila kita dah plan tu kan. And then definitely kita dapat save lah. Kalau contoh kita dah tahu kalau kita kurangkan certain thing, kita buat macam ni, kita dapat save something kan. So maknanya kita dapat nampak lah apa kita boleh save, kita boleh save ke tak kan, dan so on lah. So I rasa definitely boleh save cost jugalah. Okay, macam lagi satu, kalau in terms of saving pun, kalau kita dah ada all this meal prep planning, kita boleh tahu, okay lah, macam kadang-kadang ni kan, kita macam fikir, I nak jugalah pergi bazar Ramadan, for example kan. So at least, kalau kita pergi bazar Ramadan, kita punya otak tak dihasut macam macam kena racun lah. Kena racun. Beli ni, beli tu. Tapi sebab kita dah tahu lah. Kita dah plan dah apa nak beli. Kita dah ada main dish, for example. Kita dah siap. Tapi yang kita I tak tahu buat, contoh. I tak tahu buat ni lah, I tak tahu buat kuih. Ataupun tekak nak terasa. Tekak. Kita beli 1-2 sini, dah. That's our plan for Bazar Ramadan. Kita save money kat situ. Taklah kita fikir, I nak air ni, I nak air tu, I nak kuih ni, gedebak-gedebuk. So, kita balik dengan rasa happy, duit pun save. Definitely lah. Betul tak? But yang tu memang I sokong lah. Sokong Dia macam duit kan? Sebab definitely is related to pasal Ramadan bila bulan puasa ni. Kalau pergi setiap kali mesti belanja, mesti lebih daripada apa kita plan. Dah lama dah kita tak pergi kan. Dah berapa tahun. Tapi itulah hakikat dia. So Bazar Ramadan tu kadang-kadang orang macam cakap okay, senang cakap lah, nak buat macam mana kan. Tapi tak salah dia orang pergi Bazar Ramadan, betul tak? Kita pun nak sokong orang-orang lokal berniaga. Cuma itulah, jangan pergi dengan tanpa planning. Tapi kan? Itulah orang selalu cakap macam cakap tadi, senang ke cakap planning apa semua ni kan, tapi macam mana nak buat, bukannya senang. Yelah, memang betul tak senang, tapi saya rasa yang cara yang paling mudah is buat jadual lah, macam kita pergi sekolah timetable lah. Betul. Ataupun kita nak belajar time exam tu kan, kita buat timetable. Okay, time ni pukul apa kita nak buat apa kan. Sama lah, rasa konsep sama aja. Macam kalau based on our experience, bila kita start buat jadual-jadual ni pun juga dulu masa anak-anak kita sekolah kan. So sekolah kita bekerja, so macam mana diorang bila balik sekolah tak ada makanan semua. Kita start buat jadual tu macam mana tau. What we did was kita buat timetable Monday to Friday. Saturday, Sunday pun include lah. Tapi yang paling penting Monday to Friday. Okay, apa yang kita nak masak? So kita start daripada dia macam work backwards lah. Work backwards. Contoh kita divide by 2 or 3. Kita ada mains, and then kita ada snacking lah, for example. So kita buat hari ni nak masak nasi lemak ayam rendang, for example. Lepas tu kita nak masak kita nak buat lauk lain lah. So dalam seminggu tu kita dah tentukan hari apa, masak apa. And then from there kita just work backwards. Pukul apa nak kena siap kan. Betul. Kalau tak boleh untuk Ramadan lah kan. Tak boleh macam tak masuk, tak boleh sabar dia tu, mungkin kena tukar lah menu tu kan, jadi lain. Tapi untuk menyenangkannya ialah is to prep the pace awal. Pada I lah. Kalau contoh I nak buat dalam bulan Ramadan ni, kita dah sit down, kita dah list down semua food yang kita nak. For example, kita brainstorming bukan dengan you je, selalu dengan anak-anak kan, dengan our children. So tanya seorang-seorang, okay, you nak makan apa? What
food do you think you want during Ramadan? Okay, so kita list down kan. So kita divide lah by 30 days. Okay, tengok. Lepas tu tengok, okay, boleh tak ada yang boleh repeat? Kalau yang repeat tu kita masaklah double. Kita buatlah extra. Tapi itulah you mention pasal pace tadi. Kita akan discuss teknik-teknik tips yang kita dah pernah buat lah sekejap lagi. Okay. Saya termasuk pace lah. Tapi sebelum tu nak cakap yang kan orang cakap cara nak buat planning ni. First satu kita buat jadual sendiri tadi. Okay, yang tu paling penting. So that kita dapat overview. And then sekarang ni actually dah banyak ada apps. Ya. Apps in general, how to plan your meal. You suka lah kan pasal apps ni. Ataupun specifically apps untuk plan your Ramadan. Ada dah banyak. Ada kat Android punya apps pun ada. Dekat US. Banyak lah. Banyak lah. Rasa nak bagi example kat sini, sebab kita pun tak sponsor. Diorang pun tak sponsor kita. Jadi tak ada kena-mena dengan diorang. So kita tak perlu mention mana-mana apps. Tapi rasa boleh search sendiri. Ada banyak. So kena rajin lah. Ataupun siapa yang nak bagi alasan kata susah sangat sekarang ni, rasa tak boleh sangat lah. Sebab dah banyak tools yang dah ada lah okay online. Lah, apps boleh. You nak handwritten boleh. You nak draw boleh. Betul tak? So semua tu dah kita dah cubalah nak minimizekan you all punya masa, save your time actually kan. And then tadi kita dah buat jadual, kita dah kita dah tahu apa kita nak masak, betul, dah buat brainstorming semua. Kita dah beli barang kan? Beli barang. Kita go to beli barang dulu. Macam contoh kita sebelum beli masak. Beli groceries. Sebelum kita masak, kita nak kena beli barang dulu kan? Kan? Tapi sebelum tu I rasa kita cerita pasal kita habis lagi tadi pasal strategi untuk meal planning ni. Satu buat jadual, satu guna app. Satu lagi ialah bila kita cakap pasal planning, dia macam a little bit like what? Skema and rigid kan. Macam ada orang rasa macam boring lah buat planning ni kan. Dia suka yang macam impromptu. Macam tu. Tak fun. Tak mencabar, tak okay fun lah, kan. Tak kisahlah dia punya style. Banyak cara kita nak buat fun untuk kalau kita planning ni kan. Contohnya apa? So contoh ada kita buat. Kita belum buat lagi sebab setakat ni kita tak rasa bosan sangat lah. Tapi kalau orang betul rasa bosan, I cadangkan contoh planning, contoh 30 hari nak masak tu kan. Kita buat macam, kalau kat sini dia panggil advent calendar tau. Okay. Kan dia tak tahu apa yang nak dimasak, tapi kita dah plan. Maksudnya orang yang buat tu tahulah. Atau mungkin tak tahu juga, kita boleh buat random je. Kan? So kita boleh tiap-tiap hari tapi sebelum tu kita dah ini mungkin untuk slot. Lebih kepada macam contoh anak-anak budak-budak apa kecil kan. Okay. So dia orang tak tahu nak masak apa. So setiap satu hari dia orang buka lah macam advent calendar ni. Kalau you boleh explain sikit macam mana dia work. So this advent calendar usually masa time Christmas yang diorang amalkan lah. So advent calendar ni ada 25 slots, okay, yang orang-orang especially budak kecil lah dekat sini, all the kids, the children yang akan buka advent calendar ni starting 25 days before their Christmas. Okay, so bila dia buka 25 day, 25th katakan 25th slot before Christmas tu dia buka, ada satu benda yang dia jumpa. Contoh benda macam baru, kadang fax ke ataupun benda yang dia dapat hadiah ke. Contohlah benda-benda macam ataupun itulah. paling senang untuk budak-budak is chocolate lah. Okay, so untuk on the day 25th before Christmas tu dia buka, dia dapat satu chocolate. Dia kena buka satu-satu. Dia tak sampai date tu dia tak boleh buka lagi. So dia tak tahu. Kena ni lah so kita cubalah. So kita cuba apply kan dalam kita punya planning meal tu. Jadi macam fun lah bila budak-budak tu tak tahu masak apa kan. Jom buka je today. Saat ni kita kena selit lah yang meal-meal yang best-best sikit kan. Betul. Jadi macam fun lah sikit. One thing yang satu lagi kita boleh buat macam reward punya reward system. Punya system lah. Maknanya contoh kita dah follow kita punya plan kan. Kalau kita semua plan tak berjaya,
kita buat satu macam bonus punya meal ke apa yang kita sendiri pun tak tahu. Kita bincang kita nak masak apa impromptu sekala kan. Maybe kan kita boleh buat satu hari tu maybe tak payah masak. Kita boleh buat let's take away. Kita pergi makan ayam goreng. Selain daripada okay. Sebab korang tengah boycott kan. Kita take away food lah macam tu. Quite interesting juga. Katakan banyak je lah cara kita nak make it fun. Ada yang kalau kat Malaysia dia boleh buat buffet buka puasa Ramadan macam tu. Ikut you all punya creativity lah. Macam kita kat sini kurang sikit. Kata rigid sangat nak kena ikut aja plan tu. Kadang-kadang kita langgar je kadang sebab kita pun human kan. Kadang ada hari kita penat sangat depends on kita punya mood juga hari tu. So tak ada salah dan betul yang bila kita tak ikut exactly meal prep tu ke planning tu. Tadi berbalik pada nak cakap pasal planning in beli groceries tu apa ya? Yalah sebab bila kita mention about saving time, saving cost, I notice kalau kat sini dia banyak beli grocery ahead. Maknanya dia dah plan lah, planning ahead. I perasan diorang sini banyak plan ahead. Sebelum Ramadan diorang pergi shopping, diorang beli, dia dah siap dah shopping list diorang, and then they buy based on yang meal apa yang nak masak. Betul, dia dah ada planning lah ni. So I rasa banyak I nampak orang-orang Muslim kat sini, dia dah buat shopping list tu, and then dia beli dalam bentuk bulk. Bulk maksudnya banyak lah. Okay. And then dia ambil advantage kadang-kadang beli grocery online. Okay. So berbalik kepada bila dia beli bulk, what can you get when you buy in bulk? You get bigger amount benda yang nak beli tu at one shot, right? And also you price dia lebih lower. A bit lower. Yeah. I rasa memang kalau kat sini kebanyakannya bila besar je bulk dia akan cheaper than when you buy less weight. Okay? Alright. So you get what I mean? So bila dia bawa balik rumah, katakanlah dia beli ayam breast, chicken breast. Okay, dia beli 2 kilo pack, dia beli maybe 4 packs. Alright? So bila dia balik, dia dah tahu dah dia nak kena buat contoh chicken tikka, chicken tandoori, chicken kurma, chicken apa lagi? Biryani. Okay, katakan ada 5 chicken gedebak-gedebuk guna breast chicken tu. So dia dah dice chicken tu semua, right? So dia dah marinate semua, dia simpan dalam freezer. Dalam freezer, dalam bag ziplock tu kan. The way ni organisation pula. Bila dah masuk benda ni kita dah relatekan dengan organisation kita. Tapi macam mana kita nak buat. Satu yang I rasa it relates to yang you kata beli bulk tu. Ada satu problem yang nampak kadang-kadang. Storage. Ya. Sebab betul. Ada orang dia tak cukup tempat nak simpan. Xbox dia kecil. So kita kena tahu kita punya kita punya capacity lah. So maksudnya bukanlah kata memang kena beli bulk kalau nak plan betul. So kena tahu kita punya kita punya capacity juga. So katakanlah orang tu ada freezer. Kalau kat sini memanglah dia orang punya freezer ada separate freezer. So maybe dia dah tahu sebab planning tu penting, and then dia get cheaper price kan. So sebab tu freezer tu penting. So bila dia dah ada freezer tu, dia buatlah benda-benda yang dia rasa boleh nak senang, easy to manage kan. Sebab bila kita maybe beza dengan duduk kat Malaysia, I tak sure, tapi I rasa planning kat sini yang diorang pendapat I dia berkait rapat lah dua ni, nak beli grocery dengan storage. Betul. So yang kita beli tadi beli bulk apa semua tu khas untuk orang yang ada storage lah. Okay lah, kalau tak ada storage storage tu I rasa dia boleh buat jangan beli bulk lah. Sebab yang dia problem nanti akan stress. Ada waste kan. Kalau tak pakai apa semua. Make sense. Kalau tengok pada capacity. Kalau katakan freezer kita minggu ni cukup untuk maybe 1 pack 2 pack, go ahead. Betul tak? Kalau tak boleh, lah, tak payah. Tapi I rasa kalau orang yang tak ada capacity storage ni, freezer ke apa, what they can do is they do it weekly. Macam orang yang dah ada freezer, they do it 1 month before. Sebab dia tahu dia ada capacity untuk 1 month. Whatever it is, kita try to optimize kita punya storage lah. Whatever yang kita ada, macam storage, kita dulu, kita optimize. Kita tak ada cukup freezer punya capacity kan. Betul. Kita punya freezer not just normal. Now kita dah ada just a separate standing freezer yang memang khas untuk benda-benda macam meal prep ni kan. Sebab macam dulu ada orang
recommend. Kadang-kadang kita beli kambing kan nak masak kan. Dia kata why not you beli 1 ekor terus. Lepas tu potong-potong simpan kan. Tapi problemnya kita tak ada storage yang cukup. So kita tak boleh nak buat tu. Yes. So now kita dah rasa it save a lot, and then bila tu kita dapat organize our time, our money as well. Kita tahu minggu depan bulan depan dah tak payah beli kambing, tak payah beli daging, right? So yeah, it's quite interesting. Bila kita advise myself, I advise myself also at this time, and also yourself, the importance of organising and how you optimize your storage space. Lagi satu belum campur lagi labeling semua kan. Kita kena tahu bila kita buat. So make sure use by date dia ke, ataupun pack date dia, marination date dia, kita kena tulis. Bukan main simply dia store je dalam freezer, lepas tu bila bulan puasa, alamak ni buat bila kan. Sebab yang selalu problem yang kita face dulu, kalau tanpa labeling yang betul ni, bila kalau kita dah masak macam-macam, and then dah simpan, tak tahu apa benda ni. Dia dah keluarkan semua nampak sama je. Macam tu kalau kita buat paste sambal tumis, buat paste asam pedas, and then sambal ayam penyet, alamak dah macam lebih kurang colour dia sama kan. So itulah. Okay, tapi kita tak discuss lagi macam mana kita, teknik-teknik yang kita boleh gunakan untuk save time. You meaning apa? Macam masa kita tadi kita dah kita ada sentuh sikit tadi, tapi kita tak detail lagi. Teknik macam contoh untuk planning dah, untuk save time. Teknik untuk beli barang dah. Teknik cooking teknik maksudnya. Okay. Cooking teknik memang ramai orang akan rasa macam ingatkan susah. Betul tak? Kan macam kita cuba nak senangkan. Cakap kita dah plan banyak-banyak lauk ni kan. Ini banyak lauk ni kan. Kadang-kadang dia orang cakap, dia panggil, aku nak masak contoh satu lauk je dah berjam-jam. Macam mana aku nak masak banyak dalam sebulan. Tu yang kita nak cerita ni. Kalau cooking teknik, salah satunya lah buat paste lah, macam dah sebut tadi. Yang mana kita tahu masakan apa yang kita dah plan, yang mana menggunakan bahan-bahan yang lebih kurang sama, kita sediakan dalam bentuk paste. Betul. Dan paste tu kita portionkan sikit-sikit untuk senang kita keluarkan nanti bila dah frozen. Okay, I bagi you example lah. Katakan kita nak buat ayam masak merah, kita nak buat asam pedas, sambal tumis, apa-apa yang berkait ingredients lebih kurang sama ni, kita buat paste yang general, macam yang mana kalau katakan kita nak buat ayam masak merah, bila kita nak buat, kita tambahlah extra ingredient yang tak ada dalam asam pedas. Untuk ayam masak merah, tapi untuk asam merah sajalah. I rasa semua orang faham kot pasal paste ni. Okay, bila kita nak buat kari, contoh kita dah kari, kita tahu dia punya basic ingredients dia apa, bawang putih, halia. Kita dah ada dah semua tu. So macam nak masak merah pun sama juga. Nak masak benda lain pun sama juga. So maksudnya paste yang sama digunakan. So paste tu lah kita sediakan. Macam lagi satu, kalau I suka buat paste soto. Ingat tak? Paste soto ni lebih kurangan kalau kita nak buat sup ayam, sup apa, semua paste yang sama. Kadang-kadang kalau macam ada pun termasuk sikit benda lah, contoh lengkuas lah katakan. Kita dah terblend sekali, tapi nak buat satu lagi lauk lain yang tak perlukan lengkuas. Tapi kita dah ada paste yang ada lengkuas sikit. Rasa okey je, tak ada masalah pun. Tak apa, kita yang masak, kita tahu benda tu. Yang penting kita senang nak masak, itu betul. je. Itu yang penting. And then apa lagi? Okay, kalau paling teruk pun kita tak ada nak buat paste yang macam banyak-banyak ni ikut lauk. Kita boleh buat basic lah paste. Contoh bawang putih, yang belum campur lagi lah. Tapi semua dah disiap-siap, blend, dah siap frozen. Easy peasy for you tapi guys masa nak storage tu, janganlah storage sekaligus satu selambak macam tu. Buat pot kecil-kecil. Asing-asingkan, jadi kita boleh guna sikit-sikit. Kan, lagi satu yang I rasa cooking teknik yang boleh mengurangkan atau savekan kita punya masa is obviously tadi kita buat batch cooking. Tadi paste kan, ni batch cooking, kita masak. Contoh tadi dah tahu dalam sebulan tu kita nak makan ayam masak merah 3 kali contoh. Kita masak lah
banyak satu batch besar, batch cooking dipanggil. Kalau tak boleh masak, maksudnya kita dah masak terus ayam masak merah tu, terus masak, simpan, tapi terus simpan, bahagi 3. Okay, kalau tak cukup, macam tadi kita bincang, tak cukup storage, tak apa, jangan risau, masak satu. Betul tak? Untuk minggu tu, minggu depan masak lagi satu kali, macam tu kan. Betul. Bila ada masa, masak. Kalau tak ada masa, pandai-pandai lah nanti kan. And then ada lagi satu kat sini yang very famous, yang I pun selalu nak adapt is one pot meal. One pot meal. Okay, one pot meal ni macam chicken, apa, ingredients semua sekali masuk, masak, tutup, masak. Okay, fine. Tu kat sini selalu biasa guna macam untuk orang-orang yang tak ada masa and then balik rumah nak masak cepat. Tapi kita boleh apply pada untuk Ramadan lah. Walaupun kita tak plan benda tu, kita at the same time, benda tu kita boleh siap cepat. I bagi satu contoh je lah. One pot meal yang famous kat Malaysia, dipanggil ayam masak kicap butter, tak silap I. So itu ya one pot meal yang dah quite famous lah, viral kat Malaysia. Tu salah satu contoh. Kalau cuba adapt benda lain pula, you boleh je buat lauk lain. Tu kita yang masak, kita yang rasa kan, untuk anak-anak kita semua. Dan lagi satu yang untuk sahur, I rasa kalau sahur yang bagus untuk kita sharekan easy tips untuk orang yang susah nak bangun, susah nak masak ke apa, buat benda yang straight you dah boleh makan masa sahur. Contoh like sambal ikan bilis kan, sambal jambi ikan bilis, apa lagi, ikan masin apa yang selalu kita buat tu, ikan kurau, yang ada bawang, potong bawang dalam benda-benda tu. Macam give us macam appetizer sikit lah untuk sahur punya time kan. It doesn't mean that dia memang solely main, bukan. Dia macam appetizer saja. And then benda-benda ni kita boleh masak in bulk and then simpan dia juga untuk for the whole Ramadan. Betul. Gitu. So macam I dah buat dah sambal ikan bilis jambi. I panggil sambal ikan bilis yang kering-kering. Bila kita nak storekan yang dekat luar ni, ambient temperature ni, kalau boleh kering. Jangan, kalau boleh elakkan ada water, ada liquid. Sebab untuk tahan lama, untuk sebulan kan. So benda, kalau ikan masin yang I cakap tu dia, tadi kalau boleh janganlah makan banyak-banyak. Kan kita tadi elakkan masin kan. Just untuk kita bangun, wake up, make you wake up during sahur. Tu je. So I rasa, salah satu benda yang I bercadangkan sini, ini more kepada peralatan memasak lah. Okay. Kan, I memang peminat benda ni. Selalu guna untuk apa-apa saja. Ya. Good. Pressure cooker. Pressure cooker ni lagi satu slow cooker, tapi kita jarang guna slow cooker, more to pressure cooker kan. Pressure cooker ni satu, you nak masak at that on the spot, masak terus okay. Lagi satu, kalau you dah buat meal prep, katakan you nak makan daging kambing, lauk kambing bulan Ramadan, you terus pressure cooker terus siap-siap. And then you simpan yang belum masak tu. Tu pun boleh juga. Sebab pressure cooker sekarang ni belum masak. Bukan, dia dah masak, belum dijadikan lauk lah. Bukannya susah sangat nak guna. Sebab I'm so excited. dia macam kalau dulu pressure cooker yang atas api tu, kita nak kena kontrol dia punya pressure dia, berapa banyak keluar apa semua. Susah. Orang tak tahu, tak faham dan tak tahu nak guna macam mana. Sekarang dah banyak electric punya appliances tu. Just set aja. Jadi tak susah. Jadi itu salah satu yang sekarang pun rasanya taklah mahal sangat pressure cooker tu. You need to invest on something that can last for longer and helps you save time, save energy. Kita beli pressure cooker tu dah Alhamdulillah. Sekali beli nak dekat 4-5 tahun juga kan. More than that lah. More than that. Rasa nak 6-7 years juga. Tapi Alhamdulillah dia okey. Satu tapi tips lah, kena jagalah, tak boleh berair dia punya macam-macam lah tips untuk jaga pula electrical gadgets ni kan, kitchen gadgets. And then I rasa wow, we talk a lot about Ramadan and iftar sahur. I think dah penat juga. Rasanya sampai sini dululah kan. Kita punya episod kali ni sembang-sembang pasal Ramadan ni edition. So nak closing sikit, dia punya conclusion dia, you rasa? Okay, we learn a lot of things. Obviously we learn about Ramadan in general, we learn about iftar
We learn a lot about sahur, the importance, the benefits, what you do, what you have to do, what you don't have to do, try to avoid, and hopefully all the tips that we have shared, banyaklah kita boleh recap sikit lah, macam tips on saving time, tips on pre-prep planning, apa lagi, organisation, strategies for everyone, including myself, including my husband, to be more manageable and enjoy Ramadan as we should. And I hope everything that we have discussed, I just minta maaf lah kalau ada terkurang, terlebih. Kadang-kadang kita excited disclaimer sikit lah, kadang-kadang ada benda-benda internal technical itu semua tu, kita bukanlah pakar lah benda tu, tapi itu apalah yang kita belajar and kita punya excited pendapat to lah. share. So excited to share. So hopefully mana yang baik, kalau you nak dapat benefit from it, alhamdulillah. Tapi kalau you rasa macam tak sesuai dengan you, okay, tak apa kan, we are open. Mungkin you ada better solution, share it with us, macam to know. Because our podcast ni pun ambil bau saja. It does have two meanings or more than that. Ambil bau saja, you can terima or you tak nak terima pun it's okay. So analogy ni, kalau you dapat satu food tu, kalau you suka food tu, you ambil bau and then you makan. Okay, betul. Tapi kalau you tak suka food tu, you ambil bau sajalah, and then then you move on. Alright. But you can recommend us another food. Macam tu lah kan. Tag us, alright. So okay, sebelum kita totally close, please lah follow us in Spotify, subscribe. Kita pun ada social media, Instagram, Facebook, TikTok dengan YouTube. Please follow us there. Drop us a comment. Apa-apa you nak cadang ke, you nak komen ke, you nak bagi apa-apa yang membina lah. Laju you cakap So and then kalau you yang old school, nak email kita orang pun boleh dekat ambilbausaja@gmail.com. So that's it for today's episode. Selamat berpuasa untuk semua orang. Kita akan bincangkan lagi nanti episod edisi Ramadan yang lain on the next episode. Okay, last but not least from me, I just want to have share a quote. So Ramadan is a time to empty your stomach to feed your soul. I hope this quote applies to everyone, and have a nice Ramadan. Enjoy our episode next time. Bye bye. Assalamualaikum.